dalam satu hadis kursi. Allah Ta'ala menjawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh Nabi Daud alaihi salam, yang memohon daripada Allah supaya memperjelaskan dan menerangkan kepadanya tentang sifat takwa dan kasih kepada Allah. Apabila Nabi Daud bermunajah kepada Allah dengan berkata, Ayyul ibadi ahabbu ilaika, wahai Tuhan, siapakah di kalangan hamba-hambamu yang paling dikasihi olehmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kepada Nabi Daud alaihi salam, ahabbu ibadi ilayya taqiyul qalbi naqiyul kafini la ya'ti li ahadin bisu wa la yamshi bainan nasi bin namimah tazulul jibal wa la yazulu ahabbani wa ahabba man yuhibbuni wa habbibni ilayya ibadi. Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi Daud, hamba Allah yang paling dikasihi oleh Allah, yang pertama sifatnya hatinya bertakwa kepada Allah. Taqiyyu al-qalbi, hati dia takwa pada Allah. Wa naqiyul kafin, kafin daripada kalimah kafang, kain kafang. Kafang ni buat benda apa? Buat tutup jasad tubuh. Kafil iaitu jasad yang dibalut oleh kain kafang, tubuh. Tubuh yang bersih daripada dosa. Anggota-anggota yang bersih daripada melakukan kejahatan kepada Allah. Yang ketiga, seseorang lelaki yang la ya'ti li ahadin bisu', dia tidak melakukan sesuatu yang buruk kepada seseorang pun. Yang keempat, dia tidak bercakap, dia tidak berjalan, bertemu dengan orang dengan membawa namimah, cerca, ngopak, mengancam, melaga-lagakan orang. Tazulul jibal, walaupun bukit mungkinan boleh hilang, wala yazulu, tapi tidak hilang dalam diri dia. Bukit hancur, boleh dimusnahkan oleh orang. Orang ambil bom letak dekat bukit. Bukan setakat bukit, batu-batu yang besar yang ada dalam bukit pecah hancur. Orang yang menggunakan peluru pemandu boleh memecahkan gunung-gunung. Tetapi kejahatan orang yang sebagaimanapun tidak boleh menghilangkan dalam hati dia. Walaupun musuh jeruk dia, tangkap dia, bunuh dia, tikam dia, cerca dia, wala yazul, tak akan hilang dalam diri dia. Apa dia? Kasih sayang dia kepada Allah. Orang nak beri bitih RM200 pun tak hilang. Sayang kepada Allah dan perjuangan. Ahabbani, dia terus sayang kepada aku, kata Allah. Wa ahabba man yuhibbuni, dia sayang kepada orang yang kasih kepada Allah. Orang beri tawaran apa-apa, ni aku beri pitih kamu.
Hak mu nak sokong tu tak ada pitih, tak boleh hui mendapa pun. Ngajar je. Tak. Hak mu hui pitih ni aku tak suka, aku tak sayang walaupun dia tak boleh hui mendapa. Dia sayang kepada orang yang disayangi oleh Allah. Dan yang ketiga, wa habibni ilayya ibadi. Dia memberitahu kasih sayang Allah kepada hamba-hamba Allah. Dia memberitahu bagaimana sifat yang dikasihi oleh Allah. Nabi Daud bila mendengar penjelasan daripada Allah tentang sifat orang yang dikasihi oleh Allah, Nabi Daud berkata, Ya Rabbi, wa kaifa yuhibbuka ilayya ibaduk. Wahai Tuhan, bagaimana nak suruh orang ramai yang jadi hamba-Mu sayang kepada aku? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhkuruhum bi ni'amahi wa ala'i. Mu sebut kepada orang tentang nikmat-nikmat aku dan kebesaran-kebesaran aku. Mu nak suruh orang kasih kepadamu, mu kena cerita nikmat Allah. Beritahu kepada orang bahawa kehidupan kita ini nikmat yang datang daripada Allah yang banyak, dengan kebesaran-kebesaran Allah yang hebat. Allah Ta'ala seterusnya berkata, Ya Daud, ما من عبد يعين مظلوما أو يمشي معه في مظلمته إلا ثبت قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. Wahai Daud, tidak ada seorang hamba pun dia suka menolong orang yang dizalimi, ataupun dia berjalan bersama dengan orang yang dizalimi dalam membantu tentang kezaliman yang dihadapinya, melainkan Allah akan meneguhkan dua kakinya di waktu meniti atas sirat, atas titian yang hari itu ramai orang tergelincir kaki mereka. Nak jeberang sirat bukan Jambatan Sultan Mahmud. Jambatan Sultan Mahmud pun orang Belanga. Hak seluah begitu. Titian sirat yang ada pada hari kiamat. Pada hari kiamat ramai orang yang tergelincir jatuh ke dalam neraka bila menyeberangi titian ini. Ada seorang yang disebut oleh Allah, kata Nabi Daud, Hei Nabi Daud, mu adalah raja, mu adalah pemerintah. Nabi Daud ni pemerintah zaman tu. Tapi Nabi Daud diberi pesanan oleh Allah, wahai Nabi Daud, kalau mu jadi pemerintah sekalipun, kalau mu jadi kerajaan sekalipun, kalau mu jadi Perdana Menteri, menteri besar sekalipun, tidak ada seorang hamba yang selamat melainkan dia menolong orang yang dizalimi. Dia tolong seorang yang dizalimi, jangan dia tukar buat zalim. Ataupun dia berjalan dengan orang yang kena zalim untuk membebaskan orang yang dizalimi daripada kezaliman. Allah Ta'ala selamat. Macam mana kalau orang tu nak buat zalim? Dendang dah, buat jahat dah, mikir dalam kepala, bahkan buat arahan dah. Orang ni, ingat. Nak kena pecah, nak kena tukar. Buat menyusah, tak mahu tanda tangan. Koyok borang-borang permohonan. Macam mana nak selamat? Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Daud, dan Allah Ta'ala pesan kepada kita semua. Inilah dia sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Sifat orang yang bertakwa yang dikasihi oleh Allah. Ketahuilah,